Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada hari ini Nurul akan bersiaran kembali setelah lama cuti dalam 3 minggu. So pada pagi ni Nurul akan cuba tunjukkan macam mana kita nak mengukur badan, kemudian buat pola dan sekaligus potong kain. Hai, siapa di sana? Gelap. Okay, hari ni Nurul akan tunjukkan macam mana kita nak buat baju pola baju kurung moden. Tapi sebelum tu kita akan buat akan ukur dululah. Macam mana nak tunjuk juga macam mana cara nak ukur. Ya, Nurul set dulu dia punya ni. Okay, sambil menunggu Nurul akan gosokkan dulu kain sebab kain yang akan Nurul potong ni nanti adalah kain cotton. Kain cotton ni dia berkedut. Terus sesiapa di sana boleh komen tak macam mana, clear ke? Suara Nurul dengar ke? Nurul boleh komen sikit dengar suara Nurul ataupun nampak ke, clear ke? Sebelum kita buat cara buat pola baju. Sementara menunggu ada yang masuk, Nurul akan gosokkan dulu kain ni. Okay, kita gosok sikit je dulu. Kertas ni dah beli cepat lama, so kita berkedut-kedut.
Okey, kertas dah kita siapkan. Pembaris, kita ambil manik pen. Tali tip mana? Apa dalam tu? Okey, sebelum Nurul mulakan, kita akan ambil ukuran dulu. Kebetulan Mak Nurul ada dekat sini, so kita akan buatkan baju beliau. Okey, Nurul punya kita memang dah ada buku ataupun boleh screenshot lah. Kita punya ni ukuran untuk ambil buat baju. So dalam rajah ni dia ada semua. Bila kita ambil ukuran ni, dia akan boleh buat semua baju lah. Kurung moden, jubah, kebaya. Dimulai dari bahu, labur tangan, ketiak, dada, pinggang, punggung, bahu, ke pinggang depan, ke pinggang belakang. Okey, boleh screenshot ya. Okey, 1, 2, 3. Boleh screenshot. Okey. So Nurul akan ambil ukuran dulu. Okey, boleh nampak tak ya? Pusing sikit, kita adjust dulu. Okey, rasa boleh nampak kot? Okey, mula-mula kita akan ambil ukuran bahu. Saya buka sikit. Kena ikat satu tali dekat pinggang. Supaya lebih mudah kita nak ambil ukuran. Okey, bahu kita ambil dari tulang bahu kiri ke kanan. Dia macam ni. Kita boleh nampak lah kalau bahu dia jatuh ke macam mana kan. So yang ni saya ambil dalam 14.5. 14.5. So daripada titik ni saya terus ambil ke labuh tangan. Labuh tangan berapa yang customer nak lah. So yang ni 20.5. Okay, ni bahu 14.5. Daripada point ni kita terus ambil ukuran labuh tangan. Ni 21. Kemudian kita ambil ukuran lubang ketiak. Tumpang kiri. Okey, kita kena minta customer untuk buat macam ni. Kemudian kita ambil lilit ni. Lubang kita masukkan satu jari dekat dalam. Macam ni. So ni lubang ketiak 18. Dekat lubang ketiak ni kita kena ambil 3 tempat. Yang ni juga ni lengan. Lengan kita boleh ambil ngam-ngam atau kita boleh adjustkan macam mana customer nak. Kan kita boleh tengok dia punya lebih dia macam mana. Nak besar, nak kecil. Kita kena ukur sini sebab
banyak juga daripada customer, kadang-kadang dia bawah ni dia lebih nampak je dekat atas ni kecil tapi bawah ni dia besar. So macam umi saya ni dia nak longgar-longgar, so macam 16 lah. Bila 16 dia besar ni. Tak adalah besar sangat. Ni 16 siap. Kita tulis 16 siap. Kemudian ujung tangan. Ujung tangan. Kemudian kita akan ukur dada. Okay, kita lalukan pada bahagian yang paling besar. Letak jari, satu jari dekat tadi dalam ni. So dada 38 inci. Jangan longgar-longgar. Kita ambil ngam-ngam dekat badan. Satu jari je dekat dari dalam ni. Nanti kelonggaran kita akan tambah pada pola 38 inci. Kemudian pinggang. Ni janganlah ketat sangat macam ni. Kita kena adjust lah. Ni saya ambil 35. Kita ambil juga kalau macam perut. Ni nampak macam ni kan. Kita ambil lah juga perut. Pinggang kita nak tahulah berapa dia punya ni. Kalau saya ambil dua-dua, ambil pinggang. Kalau tengok perut dia lebih, perut pun kita ambil. Jadi masa kita buat baju nanti kita boleh adjustkan dia. So perut pun 38. Kemudian punggung. Punggung kita lalukan dekat bahagian yang paling tinggi lah. 39,5. Tapi kalau orang yang perutnya lebih, kita macam orang akan sengitkan macam ni. Lalukan dari perut dekat punggung. Sebab nanti kalau tak dia akan sempit. Lalukan dekat atas perut sikit, menyerong pada punggung. So dia akan dapat 42. Kita note jugalah. Tadi 39,5. Kemudian kita tulis 42. Sebab perut dia besar kan. So nanti kita buat macam ni. Dia boleh lepas punggung. Kadang-kadang ada sebagian tu punggung boleh lepas tapi perut tak boleh lepas. So kena ambil macam ni. Besar tak apa, kita boleh kecilkan. Dekat balik ni. Dekat balik. Yang salah. Dekat balik. Kena hati-hati masa mengukur dekat bahagian punggung ni. Sebab nanti akan sebahagian daripada customer kita tu punggung dia kecil tapi dekat perut dia tak boleh lepas. So kalau orang yang ada perut, macam saya suka buat macam ni. Dia macam ni. Saya lalukan dekat bahagian punggung dan bahagian perut sekali. Kemudian kita akan adjust. Kita buat macam ni. Kita kena pastikan benda ni loose. Dia boleh naik ke atas, boleh turun ke bawah. Besar tak apa. Bila customer tak selesa, kita boleh kecilkan balik. Okey. Punggung. Kemudian bahu ke pinggang. Bahu ke pinggang belakang. Kita ambil daripada pangkal bahu ni ke talian ni. So 14,5. Daripada pangkal bahu ni ke ni kita dalam berapa? 15, nampak? Bahu ke pinggang belakang. Kemudian bahu ke pinggang depan. Bahu ke pinggang depan. Kita kena ambil juga dari pangkal bahu ni ataupun pangkal leher ni, lalu atau buah dada. Dia dapatnya 14. Nampak tak? Dia ada perbezaan. Kalau ikut normal, bahu bahagian depan ni, bahu bahagian depan lebih panjang ataupun lebih daripada bahu bahagian belakang. Tapi pada kenyataan dia tak sama. Sebab mak saya ni, dia jenis badan dia bongkok sikit, nampak? Badan dia bongkok sikit. Sebab itu yang kita kena ambil depan dengan belakang. Sebab tak akan sama. Macam mak saya bongkok sikit ni, so dia punya ni
Kan dia tak sama kedudukan orang tu. Kadang-kadang ada yang dia punya ni lebih, kemudian ada yang breast dia besar, so bahu ke depan tu okey, dah dapat. Kemudian garisan dada. Garisan dada ni sangat-sangat berfungsi untuk kita nak dapatkan lubang ketiak yang cantik. Garisan dada ni kita kena ambil dari bahagian yang dalam ni. Kan kita perempuan ni ada dalam kan. Dia macam ada kan antara bahagian dada ni dengan lengan. So kita ambil yang bahagian dalam ni, kita kena ukur. Kena ukur. Ni yang bagi baju tu cantik. So yang ini dalam 12,5. Garisan depan. Kemudian garisan belakang. Lain customer lain, tak sama ukuran. Ada orang yang mendada, ada orang yang belakang dia lagi besar. Okey, ukuran belakang ni kalau pada normal dia tak ada lebih-lebih, tapi sebahagian kita yang orang yang ialah berisi sikit kan, gemuk sikit, dia akan lebih lah dekat sini. So kalau baju kecil dekat belakang ni, bila kita pakai kita tak selesa. So kita kena ukur dari sini ke sini. Okey, dia dalam 13,5 ataupun 13 lah, 13. Dari lubang ketiak ni sampai ke ini kita panggil garisan belakang 13 atau 14. Tak apa. Kemudian kita ukur labu baju. Belakang. Kita ukur labu baju. Labu baju kita kena minta customer lah dia sampai mana. Kita suruh dia berdiri depan cermin kan. Baru dia ni. Ini nak buat. Okey, kalau baju kurung biasa 36. Tapi beliau nak baju jubah, so kita ambil daripada ni. Kalau saya buat baju jubah, saya suka macam ni, saya terbalikkan. Angka yang kecil ni saya turunkan ke bawah. Mencecah lantai tu dalam. Okey, ini nak pakai baju tu basahan saja, so bukan baju berjalan. Dalam 51 labu sangat, so dalam 50 untuk jubah. Okey, kemudian untuk kain, kita ukur pinggang kain kena ukur lain sebab pinggang baju dengan pinggang kain tak sama. Ada juga customer yang pakai pinggang kain dekat sini, ada yang pakai belah bawah. So kita kena tanya customer di mana kedudukan pinggang kain dia. Apa pakai je? Ini. Dia pakai dekat sini. Orang tua dia pakai dekat belah atas. Kita bila kain tu kita kena ketatkan sikit lah. Okey, daripada ni kita turunkan ke bawah. Kita ukur sampai mana labuh customer nak. Kemudian untuk punggung kain, kita kena ambil ukuran yang mana paling besar lah. Kemudian kita naikkan ke atas. Bila biarlah selesa dekat perut dah, kita longgarkan sikit-sikit sampai dia ukuran dia 6. Naik ke atas, turun bawah, naik atas, turun bawah. Dia macam tu. Kalau ni. Okey, kita dah dapat semua ukuran bahu, labuh tangan, ketiak, dada, pinggang, punggung, bahu ke pinggang. Kan semua dah ada. So sekarang kita boleh buat pola. Siapa yang nak dapatkan rajah ni, carta untuk ukuran badan, boleh screenshot dekat sini. So boleh buat panduan. Boleh screenshot 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tak apa. Nurul untuk setiap customer Nurul akan ambil ukuran ni semualah. Ini semua Nurul akan ambil ukuran. Jadi apapun baju yang dia buat, nak kebaya ke, nak apa ke, so kita boleh gunakan ukuran yang ini. Okey, sekarang kita akan buatkan pola baju.
Okey, boleh nampak tak ni? InsyaAllah boleh nampak kot. Sebab ni buatlah seorang, tak ada yang tolong pegang kamera handphone. Boleh kot, insyaAllah. Okey, dekat sini tadi bahu 14.5. Nampak ya? Bahu 14.5, pinggang 38, salah, dada 38. Ni tadi pinggang 35, perut pun 38. So saya ikut perut lah, tak ada ikut pinggang. Sebab bajunya kita buat loose. Saya ukur tadi pinggang yang kecil tu 35, yang ponggongnya perutnya 38. So saya ikut yang perut yang besar sikit. Sebab ni baju dia bukan baju fit, baju yang loose lah, buat pakai dekat rumah je. Punggung 39.5. So saya terus benarkan jadi 40. Sebab ni memang baju dia loose. Tiga 38 bahagi 4, 9.5, 10. Okey, kita akan mulakan buat pola. Mula-mula tu kita akan buat dulu pola bahagian belakang. Kita mulakan, atasnya adalah garisan bahu. Bahu bagi 2, 7, 14 suku, 7 suku, sebab 14.5. Kita mula dari sini. Okey, yang ini bahu bagi 2, 14.5 bagi 2. Kemudian kita ambil untuk dada ni, kita turunkan terus lubang ketiak. Tu yang saya ambil lubang ketiak tadi, 18 bagi 2. 18 bagi 2, 9. Ni untuk kita dapatkan garisan dada. Okey, kita dapatkan garisan ni, lubang ketiak yang kita ambil tadi kita bahagi 2. Okey, kemudian kita ambil ukuran dada. Dada bahagi 4. Dada bagi 4 dapat 9.5. Kemudian untuk kelonggaran kita tambah lagi 3/4 inci, 3 suku. Ni sebab baju dia memang nak longgar. Kalau nak fit boleh tambah setengah, 3/4 ataupun 1 inci. Ni dah paling besar lah 1 inci. Kemudian kita ambil garisan bahu ke pinggang belakang. Tadi kita dapatkan bahu ke pinggang belakang tu 15 inci. Kemudian kita tarik garisan pinggang. Yang ni pinggang. Pinggang sama juga bagi 4. Okey.
pinggang bahagi 4. Sama juga tadi sebab berperut. So dia sama macam straight je kan. Tak ada bentuk pinggang dengan dada. Tapi tak apa, kita ikut ukuran. Kemudian kalau kita nak tambah dad, ini pola bahagian belakang. Kalau kita nak tambah dad, kita kena tambah 1 inci untuk dad. Kemudian kelonggaran dia 3 suku. Dekat bahagian pinggang ni ada 2 penambahan. Ini 1 inci untuk dad. Ini 3/4 inci untuk kelonggaran. Okey. Dekat bahagian tadi kita tak perlu tambah dad. Kan dekat bahagian dada ni kita just tambahkan 3/4 untuk kelonggaran. Okey, boleh share, tak apa. Untuk simpan jadi rujukan kan, boleh buat baju. Ni raya dah dekat dah. Kemudian ini dari bahu ke dada. Untuk dapatkan garisan dada ni kita ambil lilit lubang ketiak dibagi 2. Kemudian untuk dapatkan garisan pinggang ni bukan dari sini turun ke sini, tapi juga dari bahu turun ke pinggang. Itu adalah garisan bahu ke pinggang belakang. Dia standard dia memang 15 inci. Tapi dia tak sama, depend kepada customer. Sebab ada juga customer dia badan dia tinggi dekat belah atas. Dia kena ukur lah, tapi lebih kurang dalam 14,5, 15 ataupun 16 inci. Dia lebih kurang macam tu je. Kemudian bahu dari pinggang ke punggung dia standard dia 8 inci. Standard 8 inci. Ataupun kita boleh juga ukur 8 inci. Kalau ukuran dia 3XL ataupun triple XL ataupun lebih daripada 40, boleh juga kita ambil daripada 8, 8,5 ataupun 9 inci untuk garisan pinggang ke punggung. Kemudian yang ini pun sama, punggung bagi 4. Jadi 10. Dekat punggung ni saya taklah tambah 1 sebab tak balance kan dia punya punggung dengan ni. Nanti ni mungkin saya lebihkan dan nak longgar, kita lebihkan 1,5. Tengok nanti macam mana. Kemudian labuh baju. Ni sebenarnya beliau nak buat jubah, tapi saya buat dulu standard 36 macam ukuran tadi. Okey, ini labuh baju. So Nurul punya pola ni sangat-sangat mudah untuk diikuti sebab saya tak akan kelirukan kita semua dengan A, B ataupun 1, 2 ataupun 3. So kita just menengok hanya pada garisan yang bahu, dada, pinggang, punggung dan labuh baju. So dalam membuat pola ni kita perlu tahu kedudukan 5 garisan ni. Macam mana kita nak dapatkan 5 garisan ni? Bahu, memang kita ambil terus tepi kain, tepi kertas ni, bahu dibagi 2. Bahu saja yang bagi 2. Dada, pinggang, punggung, 3 bahagian ni kita kena bagikan 4. Dan yang perlu penambahan, kalau bahu kita tak perlu nak tambahkan lagi dia. Okey, saya ulang lagi sekali. Bahu dibagi 2, dada dibagi 4, tambah kelonggaran. Kelonggaran tu boleh dari setengah inci, 3/4 ataupun 1 inci. Kemudian dekat bahagian pinggang, dia sama juga dibagi 4. Kalau kita nak buat dad, kita tambah 1 untuk dad. Yang ini adalah kelonggaran. Kelonggaran ni ikut kita nak setengah, nak 3/4 ataupun nak 1. Dia tak boleh kalau macam nak tambah dad je. Kalau kita tak nak buat dad, so tak payahlah yang 1 ni. Yang 1 ni tak payah tambah. Terus dia 3/4. Ini kalau nak buat dad. Okey, kemudian punggung. Punggung bagi 4 dan juga tambah kelonggaran. Kemudian labuh. Sangat-sangat senang dan sangat-sangat mudah. Okey, kemudian sekarang ni kita akan hubungkanlah garis-garisan ni semua. Kita akan hubungkan ni semua.
Okey, kejadian dia nampak dia macam ni kan. So saya tak naklah baju mak saya ni dia sangat-sangat ketat. So yang ni kita boleh adjust lagi, kita sesuaikan lagi, kita longgarkan lagi. Kita tengok macam mana dia cantik. Sebab kena ikut, sebab tadi berperut, kan berperut, so kena longgarkan sikit lah. Buat longgar kan. Bila dari pola ni pun kita dah boleh tengok lah, boleh tengok macam mana dia kedudukan baju tu. Nampak cantik ke, kuncup ke, kembang ke, kita dah nampak. So kalau kita terus potong pada kain akan banyak lah dia punya line ni. Kalau pada orang yang dah biasa tu tak ada masalah. So bagi kita yang bagi yang pemula tu, kita boleh lah macam yang ini, kita tak payah ikut yang ni. Kalau kita ikut yang ni confirm akan kecil baju kan, sebab tadi berperut. Yang ni pun tadi saya ukur pongkong tu bagi 42 dah campur dengan perut. So sekarang ni dapat dalam 12 itu berapa? 48. Ni dah longgar dah cantik dah. Mudah selesa pakai. Untuk orang-orang yang berumur kan. Tapi kalau orang yang nak ikut body tu, kena betul-betul lah ukur. Ni orang tua sebab baju dia nak longgar-longgar. Tapi basic dia macam ni lah. Basic dia macam ni. Okey, yang bawah ni kita buat macam ni. Kita naikkan sikit. Sekarang kita nak buat lubang ketiak. Ni bahagian paling penting bagi sebuah baju. Dekat sini macam mana kita nak buat lubang ketiak. Okey, untuk buat lubang leher, pertama kita buat lubang leher dulu. Saya selalu ambil standard dalam 3 inci saja. 3 inci, kemudian daripada ke sini, ini yang selalu saya buat lah. Saya tak tahulah formula yang lain, tapi yang saya selalu buat tu baju customer. Daripada titik ni ke titik ni saya just turunkan 5 inci. Saya buat macam ni. 3 inci dari sini, dari garisan pertama ni ke sini saya ambil 3 inci. Kemudian dari sini 4 inci lah turun. Tapi kita serongkan terus dia punya ni 4 inci. Kalau budak kita buat 2,5 saja, jangan besar sangat. Okey, kita tak boleh gunakan pembaris ni dia sebab terlalu melengkung. So kita kena buat freehand saja. Okey, macam ni. Kemudian daripada bahu ni turun ke bawah dia 1 inci. Kemudian kita buat garisan ni. Okey, sekarang kita just hubungkan saja tadi yang garisan belakang tu, garisan belakang ni dia fungsi dia. Tadi dapat dalam 14. Dia macam ni 14. Kan yang kita ukur belakang tu 13,5 ataupun 14. Ni kita ambil dulu ukuran bahu, kita tarikkan ke bawah macam ni. Tapi memang Nurul akan ukur lah ukuran garisan belakang. Tapi selalunya Nurul jarang pakai untuk garisan belakang ni. Nurul akan selalu pandukan daripada bahu ni, ambil straight je macam ni, terus buatkan ke lubang ketiak. Yang ni Nurul jarang walaupun Nurul ambil yang ukuran garisan depan dengan belakang ni. Yang depan Nurul pakai, yang belakang ni jarang. Sebab baju kalau agak masuk ke dalam ni dia kurang selesa. So dia akan ambilkan garis lurus daripada bahu terus ke bawah. Kemudian kita terus buat macam ni. Yang untuk depan kita ukur. Depan tadi, garisan depan tadi dalam 12 inci. Yang belakang jarang saya pakai, tapi yang depan kita pakai. Okey, kita hubungkan saja dia macam ni ke titik ni. Ini kita adjust lah, jangan dia apa sangat, jangan melengkung sangat, susah nak menjahit. Dia macam ni.
Yang belakang ni saya jarang pakai, tapi saya akan selalu yang depan ni. Yang depan ni memang apa? Akan selalu saya ukur sebab nak dapatkan dia punya lubang ketiak yang cantik. Bila macam ni kita ukur balik. Kita nak pastikan dapat tak 18 yang kita ukur lubang ketiak tadi tu, 18 atau lebih, sebab kita ambil ngam-ngam. So kena dapatkan dalam 20 ataupun 19 macam tu. Okey, 20,5 cantik untuk lubang ketiak. Jadi ni baju-baju ni sangat-sangat selesa untuk dipakai. Sebab ukuran asal lubang ketiak 18, sekarang yang kita dapat 20,5. Jadi dah ada kelonggaran dekat situ. Kalau dapat 18 itu salah. Yang ini tak boleh. Kalau kita ukur tadi ngam-ngam 18, kalau kita dapat bila kita campur balik macam ni dapat 18, itu baju tu tak akan boleh pakai. Dia kena dapat lebih 2 inci, 2 ke 3 inci lebih. Okey, tadi ukuran ketiak yang saya ukur tadi lubang ketiak 18. 18 tu kena bila dapat hasil gabungan lubang ketiak depan dengan belakang tu kena dapatkan minimum 20. Minimum 20 baru baju tu sedap pakai. Kita ukur balik, kita ukur macam ni. 19,5, kita naikkan lagi ke sini. Dapat 20,5. Ni dah sedap pakai. Kalau kita ikutkan dia punya apa tadi, dada kan. Kalau ikutkan dada, dia bagi 2 tadi 9, berapa tadi, 9,5. Dada dibagi 4, 9,5 tadi dia duduk dekat sini. So ketiak tu akan besar. Ini ukuran ni kira ukuran normal lah. Sebab sebagian tu ada yang dada dia mencapai 48, 50. Takkanlah kita nak buat lubang ketiak tu sampai kemari. Kan dia tak cantik. So kita memang kena ambil siap-siap ukuran lubang ketiak tu. Ini adalah pola bahagian sorry, ini belakang. Sepatutnya yang ini depan. Yang ini depan saya tukar yang warna merah. Jangan keliru. Ni bahagian depan saya buat warna merah. Okey. Kemudian untuk yang ini kan kita ada dart. So dari sini kita bagi 2, 4,9, 4,5 lah. Okey, ataupun 4 inci saja. Dia kalau untuk buat dart tu kita kena hitung ukuran dari mercu ke mercu. Tapi kita sesuaikanlah, kita tengok besar badan tu macam mana. So yang ni saya ambil 4 je, ke bawah ni 4,5. Dada tadi sudah 10. Kita naikkan lebih kurang dalam 5 inci lah ke atas. Kemudian kiri kanan 1 inci. Inilah dia. Nanti kita tolak dekat sini. Yang dart tadi tu yang kita tambahkan 1 inci tadi, nanti dekat sini lah bila kita jahitkan dia akan terkepit. Inilah dia ya, 1 inci ni nanti kita akan tolak balik dan dekat sini. Bila kita jahitkan kita akan jahit macam ni. Kalau kita tak tambahkan 1 inci, bila kita jahit baju tu akan sempit. Okey, ini yang bahagian belakang. Okey, untuk bahagian depan, baju ni bahagian depan saya tak pakai dart. Bila tak pakai dart, yang 1 inci ni tak perlu. Ini daripada kelonggaran pinggang dibagi 4, terus kita tambahkan 3/4 inci. Terus kita tambahkan 3/4 inci. Kemudian kita baru tarikkan garis yang ini. Ini untuk yang depan. Yang merah ni untuk bahagian depan baju. Yang punggung kita terus ambil tempat yang sama. Okey, nampak tak? Dia tak sama. Yang belakang kita kena tambahkan dart dengan kelonggaran. Yang depan ni sebab dia tak ada dart, kita tambah kelonggaran je 3/4. Yang lain semua sama
Jadi perbezaan dia hanya pada lubang ketiak ni, garisan dia depan dengan belakang, dengan yang ini. Okey, kemudian kita akan buat lengan. Kita akan buat lengan baju. Okey, sepatutnya kita buat dekat belah sini. Tapi saya memang tak pandai untuk bahagian belah ni. So kita buat je belah sini. Kita buat sebelah sini. Kita ukur tadi labur tangan 21. Labur tangan 21. Okey. Ini adalah garis kepala lengan. Kita ambil terus dekat ujung kertas ni. Selalunya kalau badan di bawah 40, saya just ambil 4.5 untuk garisan kepala lengan. Okey. 4.5 ataupun 5 inci dari sini kemari. Kemudian tadi kita dah ukur garisan depan dan belakang dapatnya 20.5. Kita ukur balik. Okey, nampak tak? Kita ukur balik ukuran macam ni. Kita lalukan 9.5. Terus kita sambung ke yang bahagian depan. .20.5. Kita dapat 20.5. Terus kita lipatkan tali tip ni pada dua bahagian. Kita dapatkan 10 suku. Okey, kita dapatkan 10 suku. Untuk kita buat bola lengan baju, saya selalukan tolak 1/2 inci. Tolak dulu 1/2 inci. So 9/3/4. Ini adalah formula yang selalu Nurul pakai. Nurul tak tahu orang lain guna cara macam mana. Okey, 9/4 ni kan tadi 10 suku. Kita tolak 1/2 inci, dapat dia 9/3/4. Kita dapat macam ni. So saya buatkan terus daripada bujur ni terus ke sini. Okey, kita tandakan dulu. Kemudian kita ukur tadi dia paras lengan tadi yang dekat sini tu 16. Okey, nampak tak? Automatik dia boleh dapat 16, so dia 17. Lebih kurang sebab ini betul-betul dekat bawah ketiak ni. Kita gariskan dulu. Okey, kalau kita rasa bila kita buat macam ni dia besar sangat, dia terlalu lebar ke tepi tu, kita boleh turunkan kemari. Tapi jangan melebihi daripada 5.5 inci ke bawah. Kan dari sini dia standard 4.5. Kemudian kalau sebahagian tu adalah yang dia punya lubang ketiak tu besar kan. Kita bila buat macam ni dia terlalu lebar ke sana, so kita boleh turunkan sikit. Tak semestinya dia kena duduk dekat sini, tak. Kita boleh adjust dia dekat sini. Kita boleh adjust dekat sini, bawa, tapi jangan terlalu tajam macam ni. Bila terlalu tajam dia dekat sini nanti tak cantik. Dekat sini tak cantik. Dekat sini kita kena bulat sikit macam ni. Baju tak boleh melepeh. Bila melepeh dekat sini tak senang untuk tarik. Okey, tengok baju yang Nurul pakai. Kan? Ini dah ada Nurul 40 lebih. Okey, tapi nampak tak dia punya ketiak tu kecil.
Kan di ketiak ni tak ada besar, dia kecil je. Tapi walaupun kecil, dia nak buat macam ni dia selesa. Nak buat macam ni pun tak ada masalah. Buat macam ni pun tak ada masalah. Kan? Dia nampak kecil. Tapi bila angkat dia selesa. Dia macam tu. So kalau dekat sini kita buat baju, dia dekat sini yang ini dia terlalu tajam, ke bawah. Dekat sini dia tak selesa baju. Dia macam masuk ke dalam. Dekat sini kita nak dia macam bila kita potong tu dia macam menggelembung sikit. Tu baru cantik. Okey. Nampak tak? Jadi ujung tangan ni 6 inci. Sebab ni bukan baju nak pergi ke Lurita apa. Ni saya buatkan baju basahan biasa je. Baju nak pakai rumah. Okay, kita just hubungkan poin ni ke poin ni. Kan? So ini nanti akan duduk dia di bawah ketiak ni. Betul-betul dekat celah ni. So dekat lengan dapatlah 16. Ni memang ngam-ngam ukuran dia automatik dapat sendiri. Tak tahu dari mana datang, tapi bila kita ukur dia macam ni dia dapat. Okey, boleh faham? Saya ulang sekali lagi untuk sebab banyak yang tak faham macam mana cara nak buat pola lengan yang cantik, dan bila kita pasang pada baju tu dia tak ada lebih-lebih. Kita ukurkan lubang ketiak belakang ditambah dengan lubang ketiak bahagian hadapan bahagi 2. Lepas bahagi 2 tolak setengah inci. Okey, tadi 20 setengah bagi 2 10 suku tolak setengah inci dapat 3/93/4. Okey, 93/4 kita ambil ukuran daripada kepala lengan yang paling tinggi. Kita terus hubungkan kepada bahagian ni. Okey, yang ini ukuran nak dapatkan garisan ni 4.5 itu memang sudah standard dia. Itu standard yang cikgu bagi masa belajar dulu. Ni saya dah selalu praktis. Ini hanya berlaku untuk pola yang dada dia 40 ke bawah. Okey, 40 ke atas kita boleh adjust benda ni. Kalau terlalu lebar macam ni pun tak bagus juga. So kita boleh adjust sikit-sikit, turunkan ke bawah, tapi jangan melebihi 5.5 inci. Jangan terlalu tajam macam ni, just nak dapatkan benda ni. Tak boleh. Nanti kalau lengan kecil, kita nak lengan besar, kita nak kecilkan senang. Tapi kalau lubang ketiak besar, kita nak adjust, nanti baju customer akan pendek. Akan susah, sangat susah. Bila dah dekat sini dah tak ni sangat-sangat susah. Kalau sini nak adjust, nak besar, nak kecil, itu tak ada masalah. Kita kena berhati-hati dengan kain customer. Okey, kemudian untuk dapatkan dia punya lengkungan ni, garisan ni just kita letakkan tape ni, kita bagi 2. Okey, bagi 2 macam ni. Yang ini pun kita bagi 2. Okay, untuk yang bahagian depan ni kita turunkan. Tapi sekarang ada pembaris, senang saja. Saya bila guna pembaris ni, dia sangat cantik. Kejadian dekat lengan tu sangat-sangat cantik. Dekat corner ni kita letak dekat sini. Okay, boleh nampak tak? Yang ni just kita adjust saja. Yang ni kita tanda dulu dia macam ni. Kemudian yang ni kita yang ni bagian di depan dia masuk sikit. Ni untuk depan, kemudian untuk belakang dia sikit saja. Susah pula. Yang belakang ni dulu pakai dia macam ni je. Dia macam ni. Dia macam ni.
Yang belakang ni dia tinggi sikit, yang depan ni dia masuk sikit. Okey, kita akan gunakan macam ni. Okey, yang kita potong ni adalah bahagian belakang dia. Yang ni depan. Jadi dia tak sama. Depan dengan belakang baju dia tak sama. Jadi bila kita jumpa kan, dia akan jumpa lah. Tapi yang ni susah sebab dia pada kertas, nanti pada kain. Kalau lepas kita gunting, lepas tu kita tekap balik, insyaAllah memang akan ngam-ngam lah dia dapat. Okay, inilah dia pola. Okay, insyaAllah dalam pukul 8 malam nanti, pukul 9 lebih lah, dalam 9.10 saya tutup kedai nanti. Saya akan potong, tunjukkan macam mana kita gunakan pola ni untuk kita potong baju. Kita akan potong kain. Sebab sekarang ni Nurul dah tak sempat. Depan rumah ada kenduri, nak kena pergi ke sana dulu sekejap. InsyaAllah malam nanti, kalau ada umur panjang, ada izin daripada Allah, dalam pukul 8 tak sempat, dalam pukul 9 ke atas, insyaAllah saya akan tunjukkan macam mana kita gunakan pola ni untuk membuat jubah. Sebab mak saya ni dia tak nak baju kurung moden ni. So kita buat, saya tunjukkan ni cara buat basic. So daripada pola ni kita boleh buat baju kurung moden, boleh kita buat baju apa-apa pun, baju jubah ataupun baju abaya. Okay, Nurul nak tunjuk salah satu baju yang Nurul buat dari pola ni. Kita buat baju abaya sekejap. Okay, kita juga boleh buat baju ni. Nampak? Ni kita boleh juga gunakan pola ni untuk kita buat. Ni baju kelelawar biasa je, baju kaftan biasa. Nanti insyaAllah Nurul akan tunjukkan macam mana kita nak dapatkan cutting yang macam ni. Sekarang tengah fashion baju macam ni kan. Ni bidang kecil, kalau bidang 60 lagi cantik. Sebab kita tak payah nak pakaikan inner. Ini juga kita boleh gunakan pola ni. So pola kurung moden ni adalah basic untuk semua baju. Ni baju ni baru je malam tadi buat, kan. Ni baju kelelawar biasa, saya just jahit dekat sini. Tapi kita gunakan pola yang kurung moden yang dah kita buat tadi tu lah. So dia hasil dia macam ni. Kan, baju kelelawar pun kalau kita pandai cara nak membuatnya, boleh pergi bawa kenduri. Kan, sekarang ni nanti pergi kenduri pakai baju ni. Just pakai inner hitam yang panjang sebab baju ni ada kain chiffon, dia sangat-sangat jarang. Kalau tak nak jarang, kena beli kain satin lah ataupun kain apa ni, jarang. Jarang. So kena pakai inner dekat dalam lah. Ni dia. Ini saya gunakan dengan pola kurung moden jugalah. Okay, boleh follow page Nurul Collection. InsyaAllah nanti Nurul akan tunjukkanlah cara buat abaya macam ni. Abaya macam ni. Nah, yang macam ni kemudian kita boleh juga buat yang terus ada tangan dia. Okay, sekian dulu. Assalamualaikum. Bye.